wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada Rasulullah. Allahumma inni uqaddim ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatruku biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in wa fi ilmika kan aqadkan uqaddim ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnu Muhammadin lillahi alham. Allahu akbar. Nahnu Muhammadin lillahi alham. Allahu akbar. Nahnu Muhammadin lillahi alham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa ta'sir karim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Taala, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ni. Okay, insya-Allah pada malam ni biasa kita buat pada hari Rabu malam Khamis kan. Tapi oleh kerana semalam ada masalah sikit, ada perkara yang terus tidak dapat ada tim kita ada kebaikan apa semua. Jadi insya-Allah kita tunda pada malam ni insya-Allah. Biasa jarang kita ustaz buat pada hari Khamis malam Jumaat. Sebab ni tuan-tuan semua kena melanjutkan Khamis malam Jumaat ni dan merupakan satu malam yang memang istimewa. Okey, sebelum tu kalau boleh tolong share kan Kak King Malaysia ni. Kak King bertanya apa dah? Assalamualaikum Ustaz, zikir istinja kalau bercakap kira batal. Kalau bercakap dalam kita beramal, ikut siapa Kak King kan? Kak King ke siapa yang beramal, sedang beramal, tiba-tiba kita bercakap, maka terbatal amal kita tersebut. Dan sebab kalau contoh amalan tu kita kena amal sebanyak 100 kali ataupun 200 kali atau 313 kali ke atas, apa saja terkira. Dalam masa kita sedang beramal, kita sedang membaca, tiba kita bercakap, ada urusan lain, maka di situ dikirakan batal amalan kita tersebut. Jadi kita kena ulang balik insya-Allah. Okay, itulah kalau boleh jangan slip. Macam kita baca Quran juga contoh, kita baca Quran, sedang kita mau baca Quran, kita baca Quran, tiba-tiba ada urusan lain. Di situ dari segi adab baca Quran tu tak boleh kata sepatutnya habiskan dulu Quran baru kita berurusan dengan urusan lain. Satu kali kalau kita kadang-kadang kita pun kita baca Quran sambil Quran tu terbuka tu kita sikit apa bawah. Okey. Kita Quran sedang terbuka tu kita sembang, tak boleh tu. Tu segi adab baca Quran tu tak boleh semua insya-Allah. Kalau boleh itulah dan ustaz tengahkan insya-Allah. Kalau boleh tolong semua tolong share ke Faizal Jan. Waalaikumsalam Faizal Jan. Okay, siapa lagi? Okey, tak nampak jauh sikit. Haris Hakimi. Waalaikumsalam. Kalau betul tolong share Haris tolong share. Okey, tu Yen. Tu nama ustaz. Nama ustaz Yen juga kan. Yen kalau di kampung rumah nama ustaz Syahrir tu Yen. Okey, waalaikumsalam. Okey, insya-Allah. Sekarang kita sedang tunggu Abawan kita sampai. Tunggu Abawan dia. Tidak ustaz cakap malam-malam sembang-sembang seorang. Tapi kita tunggu Abawan datang, dia juga nak join sama. InsyaAllah tuan semua mungkin kita boleh sembang-sembang dengan Abawan sikitlah. Abawan dia. Jadi cuma sebelum tu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, mana ya? Okey, Amjal. Waalaikumsalam. Okey, saya dah share ustaz. Kalau share boleh bantu kita share. Boleh kita tolong share kepada sahabat-sahabat kita lain insya-Allah. Yang dalam tuan-tuan sebenarnya yang dalam ni boleh tolong share juga insya-Allah. Okey, insya-Allah kalau boleh malam ni kita nak sembang-sembang sikit dan sama sembang-sembang biasa. Waalaikumsalam. Norizan kan. Waalaikumsalam. Okey, kalau boleh kita insya-Allah kita tolong share. Kita lanjut kita sembang sikit malam Jumaat. Malam Jumaat ni merupakan malam Jumaat merupakan satu malam yang mana malam yang istimewa tu semua sama juga macam malam-malam lain, malam-malam yang diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan malam 1 Rejab, malam nisfu Syaban, malam raya haji, malam raya puasa. Malam Jumaat adalah satu juga malam yang mana Allah Taala kabulkan doa-doa kita. Jadi kalau hari raya setahun sekali, setahun 2 kali raya haji dan raya puasa. Tapi kita ada setiap hari Khamis malam Jumaat. Setiap hari Khamis malam Jumaat doa kita dikabulkan. Kalau boleh tuan semua, banyakkan kita berdoa malam ni, banyak kita buat amal insya-Allah.
Okay, sekarang ni Abang Wan sudah sampai. Kita tunggu Abang Wan untuk masuk. Apa itu terca rezeki? Terca rezeki. Apa itu terca rezeki? Terca rezeki adalah macam mana kita nak dapatkan rezeki dengan beberapa amalan-amalan itu semua. Okey, alhamdulillah Abang Wan dah sampai. Dah sampai, insya-Allah kita mungkin Abang Wan agak penat sikit semalam sebab dia pergi balik ke utara tu semua kerana ada kematian dari segi keluarga dekat ada kematian. Jadi agak penat sikit lah. Ustaz ingatkan dia tak datang dah, tapi dia datang. Dia tak Ustaz sampai sembang seorang boleh ni. Alhamdulillah ada kat teman yang nak bersembang Ustaz, insya-Allah. Okey. Sebab kita dah janji Ustaz. Manusia kena pegang pada janji. Minta maaf semua saya lambat sebab semalam baru sampai pada Kuala Ketil. Pakcik saya meninggal dunia Ustaz. So kita kata orang itulah perjanjian hidup Ustaz kan. Yes. Mesti yang hidup pasti akan pergi. Kita pun dah merancang. Akhirnya Allah yang menentukan segalanya. Betul. Tapi sebabkan saya dah janji dengan Ustaz, lepas tu kita dah janji kita ada topik yang best malam ni pasal harta pusaka bila orang mati jadi bergaduh berebut kan. Kena pula dengan situasi, tapi alhamdulillah pakcik saya anak dia baik-baik orangnya. Mudah kan. Akhirnya tak adalah isu tu. Cuma hari ni, malam ni tujuan kita live ni Ustaz. Kita nak cerita pasal apa Ustaz? Harta bukan milik kita tuan semua. Harta nak beritahu tuan semua adalah harta bukan milik kita. Harta milik orang lain. Betul. Ada dalam harta kita yang kita cari hari gitu, ada milik orang. Maksudnya setiap apa yang milik kita tu sebenarnya ada milik orang. Ada milik orang. Ada dalam Al-Quran ada. Ustaz baca sikit. Ustaz kod ada apa yang telah ni. Ustaz ada kod dekat sini. Bahawasanya dalam setiap harta terdapat hak orang lain. Hak orang lain apa benda? Orang yang meminta, satu golongan orang yang meminta-minta, orang miskin yang minta-minta, dan satu lagi golongan orang miskin yang tidak minta. Dia tak minta sebab dia jaga maruah dia. Dia tak mau minta. Dia tak mau minta. Jadi di situlah ada, dan kalau kita tengok ni dalam Az-Zariyah, kita boleh rujuk pada surah Az-Zariyah ayat Az-Zariyah ayat 19. Allah Taala dah nyatakan dalam harta kita ada harta orang lain. Jangan kita ingat fikir aku semua. Maksudnya apa yang kita dapat tu, apa yang milik kita ada hak orang lain. Ada hak lain. Sebut dia timbulnya sedekah, timbulnya zakat, timbulnya zakat dah. Kalau ada kematian pula timbul faraid, kena faraid, kena bagi-bagilah, kena bagi-bagi. Jadi kita tahu contohnya. Ini Ustaz cerita pada berlaku di satu tempat di Kelantan lah. Ni Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia cerita dalam kelas ni. Sekejap sebelum Ustaz tu. Kalau mungkin kita punya pendengar ni akan kata kenapa Ustaz asal Kelantan? Sebab Ustaz ni asal Kelantan. Betul. Dulu Ustaz ada pusat rawatan dekat sana Ustaz kat Kelantan. Siap-siap kita ni. Betul ke Ustaz? Siap-siap kita tu. Siap-siap kita jangan pecah. Jangan pecah. Sebab tu dah macam kita balik kepada kisah Ustaz tadi. Macam kisah kat Kelantan tu. Mungkin Ustaz boleh sharekan. Okey, dia ni ada Ustaz Tuan Guru Haji Maksilah ni dalam pengajian kitab. Saya ingat kitab Matlab Badrin dia cerita. Jadi dia katakan bahawasanya satu tu orang ni anak murid dia memang kaya gila lah. Memang banyak harta. Memang banyak harta. Cash money dia ada 9 juta tak silap. Cash money. Dalam peti tu. Kenapalah saya tak jumpa. Okey Ustaz. 9 juta tu duit cash sahaja. Dalam peti mesti banyak peti. Ini kisah benar Ustaz. Kisah benar. Dan rumah dia memang besar lah. Tapi anak dia baik semua. Allahu Akbar. Harta yang tak cair tu banyaklah, juta-juta lah. Jadi dia serahkan Tok Guru kata, Tok Guru uruskan dia. Jadi kami tak kisah. Jadi mula-mulanya Tuan Guru ni dia buat pecah-pecahan. Lepas tu dah sekali nak buat macam mana? Dah pecah. Si perempuan dapat sekian, si lelaki dapat sekian kan. Jadi macam mana nak? Kami nak bagi sama rata lah. Semua kami adik-beradik semua kan daripada sama rata. Jadi cuma Tuan Guru beritahu si arwah ni dah pergi haji belum? Belum pergi haji. Tunaikan haji tu. Guna duit tu kita tunaikan haji apa ayah semua. Alhamdulillah. Jadi nak beritahunya ni dalam harta ayah dia tu dia meninggal tu harta untuk anak-anak dia lah. Untuk anak dia, oleh kerana anak dia anak lelaki, maka harta tu setakat situ je, tak pergi ke lain lah. Jadi anak lelaki, anak perempuan dapat dan isteri dia pun dapat juga. Jadi kita minta baru kita mati, harta kita, bila kita mati harta tu milik orang lain. Tak ada. Macam kita jugalah kita. Yang kita hidup ni, harta kita jangan ingat dengan harta kita tu adalah milik kita 100%. Sehingga kita tak mau pun. Kita tengah makan, orang datang minta sedekah, kita tak bagi. Dan Quran tadi beritahu dah. Orang yang meminta-minta ada dua. Satu yang meminta, orang yang memerlukan, iaitu yang meminta dan yang tak minta.
Yalah. Yang tak minta tu kita carilah, kita cari. Ada juga orang yang miskin tapi dia tak minta apa kan. Dia tak suka minta. Bukan jenis nak meminta-minta. Ya, dia nak jaga maruah dia ni, dia tak apalah, kita kerja, kita cari kerja. Itu jatuh macam kalau yang tak meminta tu, kita boleh panggil zakat ke Ustaz? Dan kita boleh bagi zakat untuk dia. Macam yang meminta pun boleh kat bagi zakat. Yang minta pun kadang-kadang kita tengah makan kedai restoran, kadang-kadang dia masuk, dia bawa tisu, kadang-kadang ni berlaku selalu di KL Tapi lah. kalau macam tisu tu dia menjual Ustaz Dia kan? menjual support lah. Kita support. Jangan kalau kita tak ada duit pun jangan pandang dari sini, jangan pandang sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak beritahu ni macam bawa kita cerita abang ni. Jadi dalam kita contohlah abang ni. Macam ustaz kadang-kadang kita satu hari ni kena makan satu kedai di kawasan di Melaka. Tengok kedai tu ramai orang, kedai ni ada satu kedai tu tuan dia termenung ni. Beritahu kat anak murid, jom kita pergi makan kedai tu lah. Kedai tu sedap Ustaz sebab tak ada orang dah masuk tu. Kita so macam tu Ustaz. Saya pun nak tengok sedap ke tak, tengok orang ramai ke tidak. Tak ada orang masuk tu. Alah, kita pergi support dia. Betul. Kita nak beritahu kan, dalam usaha kita ni ada hak orang lain juga ni. Bila Ustaz duduk je makan, sekejap datang sebuah kereta. Datang dah penuh kedai tu pula. Alhamdulillah. Itu nak beritahu dah. Kadang-kadang ada orang kata orang macam tu dia bawa rezeki. Ustaz bawa rezeki. Kita bawa rezeki untuk dia lah. Dia bukan kita, tapi nak beritahunya dalam usaha kita ada hak orang lain. Maksudnya kadang-kadang kita berusaha tu bukan untuk diri kita, tapi kita membantu orang lain. Membantu orang lain. Betul. Kita kena ingat tuan semua. Kata duit kita RM10, RM20, RM30 tu kena ingat. Walaupun kita RM10 bukan duit kita, bukan harta kita tu. Harta kita adalah untuk ada juga RM10 ada hak lain. Sebab apa abang? Bila kita meninggal besok, Allah Ta'ala tanya tentang harta kita depan kita dapat dan bagaimana kita gunakan. Yang ni kita takut abang. Kita paling takut benda tu lah. Kita takut abang. Dia takut. Ni sebelum tu ada ni minta dia sampaikan salam pada Ustaz Haris Hakimi 763. Ustaz dah jawab. Waalaikumsalam. Tapi daripada komen-komen yang saya nampak dekat dalam bilik, dekat live TikTok kita ni, diorang berminat nak tahu Ustaz, boleh tak Ustaz secara ringkas dan mudah cerita faraid itu apa? Dia faraid ini adalah harta peninggalan daripada si mati lah. Harta sebenarnya jadi kena bahagi-bagi. Dia ada bahagian lah untuk contohnya suami mati dah. Ayah mati tinggal mak tu ada bahagian dia, anak perempuan ada bahagian dia, anak bahagian dia, anak perempuan ada bahagian dia. Dan kalau tak ada tak ada lelaki, ada perempuan semua, dia naik kepada atas bapa saudara semua kan. Jadi inilah merupakan. Dan kadang-kadang menyebabkan orang ni dia rasa dia tak mau, dia tak rasa tak puas hati dia bergaduh sama sendiri. Ni ustaz cerita ni berlaku ni, ada satu orang tu di Kota Baru, dia kahwin 4 tu, isteri dia 4. Oh masya-Allah. 4 dia meninggal dunia. Ustaz rasa baru ni ustaz tanya anak dia sampai sekarang dah berapa tahun dah dia meninggal dunia tak selesai lagi. Aduh. Ustaz kalau macam tu macam mana jenazah dalam kubur? Tak tenang Ustaz. Tak tenang, kesian dia lah. Yang hidup ni memang berdosa lah abang Wan. Dia tidak mudahkan. Alah benda ni mudah abang Wan. Macam contoh lah macam ustaz kan. Ustaz 4 beradik lelaki. Ayah ustaz meninggal dunia. Senang je. Okey, serah pada adik ustaz. Serah pada adik ustaz, untuk adik ustaz uruskan. Okay, adik ustaz uruskan. Dia uruskan. Okey abang, bahagian kita semua harta daripada ayah, bahagian kita ni semua dapat. Okey, pertama macam ustaz, tak apalah. Kita ada duit, bukan kaya tapi kita ada duit. Mak masih ada, mak masih sakit, duduk bedridden. Tak boleh bangun dia. Okey, kita adik, duit abang ni bagi pada mak. Abang adik yang urus kepada tak apa, dia pun bagi pada mak. Abang nombor 2 sebab dia sakit, dia nak duit tu sebab nak guna pampers, nak beli. Abang nombor 1 dia sebab dia miskin, kita bagi pada dia lah. Ada keperluan. Kita bagi tu lah. Mudah kan. Sebenarnya benda ni memang complicated kalau kita dengar Ustaz kan, sebab saya rasa bukan benda baru lah. Sebab kalau bercakap pasal harta ni, apa yang saya lalui, apa yang kita tengok drama, apa yang kawan-kawan bercerita, memang akan jadi bergaduh. Mungkin yang bergaduh tu bila diorang tak faham. Dia tak faham satu, yang tak tamak pun. Tamak. Dia nampak banyak ni 100,000, 200,000 ni. Tapi sebenarnya macam Ustaz cakap tadi, saya tertarik. Walau macam mana banyak pun orang lain ada hak dalam. Ada hak dia tu. Tak boleh abang. Kita ambil hak kan. Abang nak beritahu kan. Contoh tanah kita ni deh. Tanah kita ustaz jarang abang. Ustaz ambil tanah. Walaupun satu mm deh. Besok kena kita dah. Jangan main-main Ustaz. Besok kena kita di akhirat besok, jangan main-main tuan-tuan dengar kita ni. Kalau tak redha, orang tu tak redha, kita ambil. Kadang-kadang orang membeli tanah sebelah-sebelah. Yang ni ingat tak apalah, lebih kurang lah, terlebih sikit. Padahal yang sebelah ni rasa aku tak redha kau habis. Kita habis lah abang.
Saya nampak Ustaz, topik ni nanti kita boleh bawa ke podcast. Boleh, kita boleh buat kita podcast. boleh sembang panjang lagi. Tapi malam ni still boleh kalau you nak tanya. Boleh tanya. Macam saya dengan Ustaz hari ni kita nak sembang sebab ialah kadang-kadang kalau tengok dalam masyarakat kita ni kerana harta pecah belah, kerana harta bergaduh. Lepas tu ada pula kadang-kadang saya nak cakap pun takut. Ada yang rasa macam faraid tu tak adil. Tak adil so mungkin orang tak faham. Betul tak Ustaz? Jadi benda-benda ni kita jangan jump to conclusion. Macam saya suka macam bila Ustaz kata paling best sekali basic tu kena ingat dalam harta kita ada orang punya, ada orang punya. Tuan-tuan, betul semua Ustaz beritahu. Ni berlaku ni betul, bukan setakat di Malaysia saja berlaku apa mana. Di masa Ustaz di Pakistan ni, sampai membunuh. Tembak-menembak sebab harta je. Sebab harta dia. Macam Ustaz, kakak ipar Ustaz, abang Ustaz meninggal. Abang Ustaz nombor 2 tu memang dia orang duit, dia orang kaya tapi dia orang kaya. Bila dia meninggal, kakak ipar buat dia. Sedangkan dia ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, dia tak pergi daripada bapak saudaranya. Tak boleh tak daripada Ustaz lah. Bila anak lelaki, tapi tetap dia nak bagi pada Ustaz juga. Pada Ustaz kita ada 4 beradik. Empat beradik, adik abang dah meninggalkan. Jadi dia tetap juga nak bagi pada Ustaz, adik Ustaz dan pada abang sulung Ustaz. Berapa abang? 100,000 lebih abang seorang. Bukan sikit-sikit. Bukan 1,200, bukan 13,000, 100,000 abang. Kami tolak. Kenapa nak bagi dengan anak lelaki dia ada? Tak nak bagi. Dia takut nak bagi juga. Tu hak abang, hak arwah cari kerja, bagi ke dia. Maksudnya abang Ustaz meninggal, wife dia tu kira kakak ipar Ustaz lah. Nak bagi kat Ustaz 100,000. 130,000 tak silap. Tapi dia ada anak lelaki. Anak lelaki. Dia nak tapi still bagi juga. Dia tak adalah jatuh ke bapak saudara kan. Tak jatuh dah pada anak lelaki dia. Sebab pakcik jangan suka-suka nak claim dia Islam ni dibuat dia ada sebab. Dia ada anak lelaki. Jadi macam Ustaz cakap Ustaz tak terima lah. Tak terima Ustaz tak mau. Tak apalah. Dia nak bagi juga. Tak apa akak ambil ni abang buat kerja. Abang akak buat kerja, akak ambil. Adik-adik bongsu pun bagi juga. Abang nombor 1 pun tak mau juga sebab bukan hak dia. Bukan hak kita. Cuma dia nak bagi juga. Kenapa? Sebab dia kata sebab kita adik-beradik. Itulah tengok orang macam ni kan. Itu orang yang kata orang ada pemikiran. Ada jiwa yang besar Ustaz. Itulah kita ingat tuan-tuan semua kena dalam harta kita walaupun 10 sen ada hak orang kena ingat tu. Jadi kita sama sekali dia datang minta sedekah. Kadang-kadang orang datang jual kuih kat rumah kita mana? Datang jual kuih, datang jual jual apa-apa kadang-kadang masa PKP tu kan. Tu Ustaz tu duduk kat dapur datang sebuah beg. Datang sebuah beg. Minta air. Minggu lepas saya Ustaz. Ni kalau orang tengok tajuk minggu lepas orang ingat Ustaz dah kena guna. Jadi lah betul Ustaz. Masa PKP ni ramai orang meniaga kan. Kita support je lah. Tak apa. Biarkan Ustaz tenang dulu. Masa yang baru masuk, baru join kita. Hari ni kita nak bincang pasal harta. Kadang-kadang kerana harta ni boleh jadi macam-macam benda. Boleh salah faham. Boleh bergaduh adik-beradik. Boleh macam-macam lah. Jadi kalau you nak ada benda nak tanya, boleh tanya kat kita kat sini. Kita akan insya-Allah jawab. Kita akan tolong jawab. Kita akan try mengupas dengan lebih lanjut. Even nanti saya dengan Ustaz bercadang ni baru dapat idea malam ni Ustaz. Kita nak buat satu podcast yang bercerita mengenai harta, mengenai segalanya. Kita bagi Ustaz minum dulu. Okay. So pada anda semua kalau nak tanya boleh tanya. Kita boleh bacakan untuk anda. Ada yang kirim salam. Waalaikumsalam. Norida Bahari, terima kasih. Siapa lagi ni? Haris Hakim. Ini banyak bercakap. Banyak bercakap. Tadi meeting dengan Wan kita, dengan admin kita. Betul. Banyak cakap. Katanya pagi tadi pun ada record something juga. Lepas tu hari ni kita orang pun ada benda nak umum benda best ni. Ada best. Tapi tunggu sampai akhir. Banyak-banyak yang best. Okey Ustaz. Berbalik kepada cerita harta ni Ustaz kan. Okay. Ada yang beranggapan adalah yang buat kenyataan baiklah tak ada harta, senang daripada harta ni bergaduh. Pada Ustaz pula macam mana? Tak boleh. Harta ni penting juga sebenarnya. Kena lah Ustaz. Tak boleh lah. Dengan harta ni kalau kita sedekah dapat pahala kan? Betul. Dengan harta ni kita bayar zakat. Bila kita bayar zakat dapat bantu orang Islam. Dapat bantu orang Islam. Kalau kita sedekah dapat bantu orang ni. Siapa-siapa je yang memerlukan. Yes, betul. Macam zakat kita bagi orang Islam, sedekah kita tak kira siapa-siapa kita boleh bagi. Tak kira dah. Jadi kita boleh bantu orang tu, boleh bantu apabila tidak kita dapat apa. Contohnya macam madrasah sekarang ni dah madrasah. Kita di Malaysia kita ramai orang kaya. Ramai kaya harta berbilion-bilion kan. Kenapa masih lagi wujud madrasah yang minta bantuan. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat bangunan apa semua. Tak ada setengah madrasah sampai memerlukan 200,000, 300,000 tapi
Macam tu. Bukan setakat madrasah Ustaz. Kadang-kadang ada kawasan kejiranan kan, surau masjid nak memerlukan untuk pembaik pulih pun minta. Padahal kadang-kadang saya tengok kawasan tu, maaf cakaplah, kawasan yang berada, kawasan hebat-hebat kan, patutnya boleh dikongsi lah Ustaz kan harta. Yalah, tu kan. Itu kadang betul kata sekali Ustaz fikirlah. Sebab tu Allah Taala tak bagi kita kaya kali ni. Kalau kita kaya kita bantu habis semua ni. Satu ataupun mungkin bila orang kaya ni lagi diuji macam Ustaz selalu bagi tahu saya tu kan. Betul dan semua betul lah. Bila kita kaya ni, kita belum kita tak kaya bang, kita kata ya Allah bagi aku kaya sebab aku nak bantu ni mana. Tapi bila kita dah kaya, kita lupa tak jadi itulah. Hanya janji manis. Janji tajuk lagu. Dia manis di mulut, bibir mulut, tebu di mulut. Kalau macam ada pula orang kata macam usahalah, asyik nak mengharapkan bantuan orang je, ihsan orang kan. Kalau macam tu macam mana Ustaz? Itulah kadang-kadang kita bagi Ustaz kan, kalau orang datang minta tolong, minta bantu kan, kita bantu Wan, kita bantu datang. Cuma kalau dalam WhatsApp apa semua Ustaz kita tak layan, bukan tak mau itu kan. Kita tak layan Wan. Kadang-kadang scammer banyak. Betul. Scammer banyak sekarang ni. Dan benda ni dah banyak kali berlaku. Maksudnya menunggang agama, mengambil kesempatan pada agama. Jadi kalau you all nak sumbang pada saya dah. Kan Ustaz kita tengok akaun tu biar akaun yang betul. Tengok dia ada audit ke tidak. Maksudnya dia salurkan kepada siapa. Jangan sesekali masuk ke akaun individual. Kita takut bukan apa. Ya, kalau betul-betul dia nak, dia datang rumah minta, beritahu. Kan? Minta. Ni ada satu soalan Ustaz, dia tanya, Ustaz, bolehkah kita mewakafkan harta dari si mati, iaitu tanah, untuk masjid dan juga surau? Dia kalau misal kalau si mati sebenarnya, kalau bila harta dia tu kita kena faraid tak boleh. Bila dah dapat kita nak wakaf tu lain cerita. Maksudnya dia dah serah, katalah harta tu Ustaz punya. Ustaz dah tak ada contoh Ustaz serahkan pada saya contoh. Jadi kalau saya nak wakaf, ya hak saya tu saya boleh. Hak boleh. Contohnya Wan kira anak Ustaz lah. Misalnya anak Ustaz dia. Bila Ustaz meninggal dapat. Amin. Senang bila pembagi, bila dah bagi Wan dapat 100,000. Wan fikir 100,000 ni nilai tanah ni lah kiranya kan. Ni duit ayah usaha kan. Why nak datang daripada aku guna duit tu, baik aku buat masjid ke atau wakaf mana-mana. Jadi pahala tu aku hadiahkan kepada kita buat dulu dan kita hadiah kepada arwah tu. So jawapan kepada Haris Hakim ini, kalau tanah tu hak you nak bagi sedekah buat masjid, lepas tu you niatkan pahala tu untuk arwah bapa, boleh. Kalau harta bapa tak boleh. Dia meninggal kena faraid dulu. Kita kena faraid dulu. Jelas Cik Haris, harap jelas sebab saya pun sebelum saya tanya Ustaz, saya pun tak ada pemahaman yang begitu, tapi kita duk ingat boleh atas nama si mati, atas nama arwah. Macam ni macam korban. Orang nak korban kan, gaji haji dalam gaji haji kan. Okey, saya nak korban untuk arwah. Tak boleh. Arwah dah meninggal kan, tak boleh. Kita korban, lepas tu ya Allah tangguh pahala korban aku ada pada arwah. Macam tu lah. Jadi kita niat benda yang kita korbankan tu memang kita yang untuk nama kita, tapi kita pahala dia untuk arwah. Dan kita bagi pada arwah tu, maka dia kita dapat pahala, kita korban. Contoh kita korban dapat pahala korban. Lepas tu kita hadiah pada si mati, pada ayah kita, mak kita pun dapat pula pahala hasil pada hadiah tu. Dua pahala kita dapat. Sebaik-baik adik-beradik dah katalah, yalah harta mak bapak ni tak kisahlah serendah-rendah RM1, sebesar-besar RM1 lah contoh Ustaz kan. Katalah pada Ustaz lah, kalau bila meninggal contohlah, selalunya meninggal lah, paling bagus sekali buat apa Ustaz? Dia memang dia kena terus-terusan ke walaupun sikit pun kena faraid juga, tak elok tunggu beberapa hari ke ataupun kalau boleh segerakan. Kalau boleh segerakan dia supaya tenang arwah dekat sana. Tenang. Kenapa Abang? Kadang-kadang yang jadi dragging sebab bergaduh lah. Ustaz, katalah kalau dia dah tinggalkan wasiat, still kita kena faraid ke ikut wasiat dia? Mana aset wasiat dia kita kena tengok wasiat macam mana. Cuma macam kalau contohnya dia, kalau dia meninggal, dia tak sempat nak wasiat, nak wasiat apa semua dia. Maka di situ sebab kita ada peranan orang yang pandai faraid dan kita sebab tu saya kata kalau boleh kita cari orang yang pandai bab faraid ni, perkiraan faraid. Sebab apa? Sebab kalau dalam harta dalam bank apa semua, yang tu memang kena betul-betul jaga puan. Kena kira betul-betul supaya betul. Kebaikan kepada arwah. Yes, arwah sana. Dan juga agar adik-beradik tak bergaduh abang tu dan. Jadi itulah tuan semua kena ingat tuan semua, dalam harta kita ada orang. Contohlah kita berjalan, kita boleh keluar bank RM10,000.
Sambil jalan-jalan tidak orang ragut. Pam, orang ragut lagi. Habis 10,000. Tu rezeki dia tu. Rezeki dia tu. Ada harta kita, ada rezeki dia. Ada rezeki. Tapi walaupun dalam keadaan jahat, tak apalah. Tak apa, itu rezeki dia. Cuma dia meragut tu, dia dapat dosa tu je lah. Dia berdosa lah. Dia berdosa lah. Itulah. Dia berdosa. Dan kadang-kadang kita sedang bawa kereta, kita bawa kereta dapat gaji, kita bawa kereta, tiba kereta mati kereta, panggil mekanik. Tu rezeki mekanik tu. Tu dah Jadi rezeki. janganlah rasa macam ini mungkin elok pula Ustaz cakap ni. Saya baru sedang bantu seorang rakan tadi. Dia baru lepas keluar hospital. Dah keluar hospital, kereta pula buat perangai. Dia cakap dengan saya, alah bang, apalah dugaan. Saya cakap jangan cakap macam tu. Nampak tak? Dah belajar dengan Ustaz. Dia dapat dah redha tu dah. Terus saya cakap dengan dia, jangan macam tu. Adalah sebab tu Allah bagi tu. Yes. So ini okey untuk si dia, kita tak boleh namakan siapa. Tapi macam Ustaz cakap, ada rezeki orang lain, mungkin rezeki mekanik tu, betul tak Ustaz? Yes. Betul, kadang-kadang benda apa yang kita bagi tu dah Allah Taala berganda-ganda dengan kawan. Betul. Dengan orang lain. Ni contoh Ustaz cerita lah. Satu kes tu orang tu dia nak satu ustaz tu nak pergi ceramah jauh lah, agak-agak kira boleh bermusafir lah, boleh jamak takdim, jamak apa macam boleh. Jadi sebelum dia berlepas tu, dia minta duit pada isteri dia. Yang ada duit tak? Ada bang, duit abang bagilah. Dia pun ambil mari semua, dia ambil duit tu, dia bagi kepada budak-budak yang sedang main bola kat dia tu. Bagi semua habis licin. Isteri terkejut, abang duit ni saya nak guna atal. Guna apa-apa yang ada dah kat rumah. Dia pun pergi sampai dia tengah jalan accident dia hancur kereta dia, total loss kereta dia tu. Jadi doktor tengok dia, polis datang, doktor ambulans datang nak ambil dia tu, dia sikit pun tak luka bang. Orang tengok dia, ya Allah, macam kalau macam ni tengok kereta ni, memang orang tu matilah. Memang tak ada harapan. Driver pun dia sama juga, tak ada kereta. Jadi orang tanya dah, apa yang ustaz lakukan? Kata sedekah. Sebelum dia berlepas ni, dia sedekah. Sedekah merupakan salah satu dah panggil insurans untuk kita. Itulah. Sebab tu tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan betul dalam harta kita ada hak orang lain, dan kadang-kadang apa yang kita bagi pada orang lain tu, Allah Taala akan gantikan apa? Jangan ingat tuan semua gantian yang Allah Taala bagi tu dalam bentuk harta tak. Dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk kesenangan, keharmonian. Ada orang yang sedekah banyak, ada orang sedekah banyak, tapi dia tak kaya pun. Tapi dia tak sakit kawan. Dia tak sakit. Dia happy. Rumah tangga anak-anak semua belajar bagus, belajar semua. Perniagaan dia, perniagaan anak-anak dia tak ada apa, tapi perniagaan anak dia maju apa semua, anak naik pangkat apa semua tu. Tapi saya tertariklah Ustaz dengan Ustaz kata pasal selamat dan kemanangan tu kan. Ini pengalaman sendiri lah. Jangan salah faham. Saya tak adalah kata saya suka bersedekah tak. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan dan juga Ustaz yang menegur kata, tak apa, one share je sikit-sikit pun. Kadang-kadang ada 2-3 benda yang kita diselamatkan Allah. Kita tak tahu, mungkin sebab sedekah tu. Sebab sedekah. Tak payah banyak pun Ustaz. RM1-2 je. RM1-2, 20 sen, 10 sen. Sebab tu kita nak sedekah kan. Kita nak sedekah kawan. Jangan tunggu kita kaya baru kita nak. Jangan tunggu kita ada duit baru kita nak. Ada sikit bagi sikit. Ada sikit. Ini Ustaz cerita mana? Kita ada cerita macam Ustaz di satu di Seberang Jaya. Di Seberang Jaya. Ustaz, anak murid Ustaz ada ceramah gitu. Anak murid Ustaz ajak, jom Ustaz sebelum start kelas kita pergi makan dulu. Sarapan Ustaz pun pergi ke di pasar Seberang Jaya, Penang lah. Jadi Ustaz pergi, sampai tu nampak perempuan duduk pegang-pegang mangkuk dia, minta duit lah, minta tanya gini. Ustaz pun tanya, Ustaz tak buat cash, Kak ni buat cash. Okay. Bagilah berapa dah. Tak apa nak berapa, dah tak ada duit kecil dah. Ambil lah apa-apa. Dia pun ambil RM5. RM5 letak dalam tu, letak RM5. RM5 lah. Bagi kita kecil RM5 kan, RM5. Bagi dia terima kasih pakcik, terima kasih pakcik kan. Jadi balik. Okay, lepas makan apa semua, Ustaz pun macam-macam masuk kelas apa semua. Masa rehat tu, tengah nak rehat tu, tiba-tiba datang nama Ustaz seorang. Dia kata, Ustaz, nak jumpa Ustaz sekejap. Okay, main datang. Okay, ni token Ustaz tak? Dia bagi token, dia satu sampul. Tebal sampul tu. Token apa? Ustaz ingat dulu, saya ada kondo, saya nak jual. Kondo tu tak laku, jadi saya suruh Ustaz buat sembahyang hajat. Ada tanah saya nak jual, tak laku, Ustaz suruh Ustaz buat sembahyang hajat. Ustaz doakan, ni alhamdulillah dapat. Buka-buka awal dah, RM5 Ustaz bagi, RM500 Ustaz dapat. Allah Taala bagi dah. Bukan sikit Ustaz, berganda-ganda. Oh, banyak berganda-ganda. Tanda sebab tu dan rezeki kita ada orang lain, ada rezeki orang lain. Darah harta kita ada harta orang lain. Senang cakap, jangan fikir pasal ganjaran. Buat je. Allah tu maha melihat kan. Ustaz, ni ada satu soalan ni daripada Siti Khadijah. Ustaz, saya isteri kedua, poligami secara sah, suami dah meninggal.
ada tak bahagian faraid untuk saya? Dia kalau isteri kedua memang ada lah, memang ada. Ada, puan. Memang ada tu. Sah lagi pun kan. Sah itu sah kan, ada sah tu itu lain kan. Tak apa, insya-Allah puan, kan kadang-kadang apa perempuan ni, kalau puan tu rasa tak puas hati apa semua, kontak pihak yang buat faraid, berkaitan untuk macam dia faraid ni dia memang dia banyak benda yang dari segi matematik dia, dari segi formula dia banyak untuk kita itu. Sebab tu kadang-kadang dari segi rumah, kereta kan, rumah kita, kereta kita tu macam mana nak jual macam mana nak jual. Tu penting semua. Yang ni akan berlaku Wan. Rumah anak-anak tak bagi, ada berlaku lah. Itu dari segi kalau dari segi harta, dari segi ni mungkin juga nanti kita boleh kupas lebih lanjut kalau ada masa bila-bila nanti. Kan dari segi itulah orang nak tahu pasal wasiat lah. Mungkin kita akan panggil pakar bagian ni untuk sembang dengan kita, insya-Allah. Macam ada sekali saya ingat Ustaz pernah share dengan saya, kalau boleh kita setiap malam tu kita tulis wasiat. Mungkin Ustaz boleh share dia sebelum tidur kalau boleh tuan-tuan semua ni Ustaz lalu dah bukan setakat anda, Tuan Guru Haji Muhammad Silah pun dah beritahu, Tuan Guru Haji Arwah, Tuan Guru Haji Omar pun beritahu, dan Ustaz Azhar Hashim pun dah beritahu kan. Masa kita tidur ni kalau boleh siapkan wasiat tu, kalau boleh paling bagus sekali letak bawah bantal. Dia letak bawah bantal, tak bawah bantal pun letak dalam satu kotak ke apa semua, letak dalam almari kita. Bila kita mendengar besok, anak-anak kita dia akan buka ni kotak apa ni, buka-buka tengok ada wasiat dalam tu. Dia dah tahu. Wasiat dalam tu lah. Kalau macam wasiat tu nanti diorang mesti kena faraid juga ke tak? Kena tanya wasiat orang pakar juga. Kena tengoklah wasiat ada wasiat dah. Contohnya kita ada kalau boleh anak ni jaga ni, anak ni kalau boleh abang nombor 1 ni jaga adik bongsu tu, jaga jangan gini. Kita nak wasiat apa semualah. Kita wasiat ni penting Wan. Sebab apa? Bila di akhirat besok kalau kita tak wasiat, kita mati, mengikut ada setengah ustaz dia kata kita akan jadi lonely tau. Kat sana lonely. Kita terpenuh lah. Macam kita meninggalkan urusan tak selesai. Itulah lebih kurang itulah. Itulah insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita sama-sama ni malam Jumaat dan semua, malam Jumaat dan merupakan satu malam yang mana Allah Taala kabulkan segala doa kita Wan. Malam ni malam yang istimewa. Malam yang ditunggu-tunggu adalah malam raya. Kita malam raya ni. Pasal besok Jumaat Sayyidul Ayyam dia panggil. Sayyidu tu penghulu, Ayyam tu hari. Jadi hari Jumaat dah penghulu hari. Sebab tu kalau kita nak berpuasa pada hari Jumaat, dia kena ada partner. Sama ada Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Sebab itu hari raya kan, hari raya kan. Hari raya. Jadi malam ni adalah hari Khamis Jumaat. Masuk je azan tadi, maka malaikat pun siap dengan pen dan yang bertinta dengan emas. Untuk apa Puan? Untuk orang yang berselawat ke atas Rasulullah SAW. Sebab tu hari Khamis malam Jumaat, macam hari Khamis malam Jumaat sehingga hari Jumaat sampai ke waktu asar, sampai ke waktu maghrib hari Jumaat tu, kalau boleh tuan-tuan semua banyakkan berselawat kata Rasulullah SAW. Kalau boleh berselawat, sebab apa? Bila kita berselawat, mereka akan bawa selawat. Contoh sekali abang selawat ni. Abang selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mereka pun bawa, ya Rasulullah SAW, ini ada abang wan kita ni yang berselawat kata engkau ya Rasulullah. Siapa mak dia? Siapa ayah dia? Rasulullah tanya malaikat kita, mak dia nama ni sekian. Kalau mak kita dalam kubur, ya Allah, yahoo.com mak kita, ya Allah. Dan Ustaz, kalau selawat tu dia macam ada banyak-banyak versi tu. Banyak tak apa, tak kisah. Kalau sallallahu alaihi Muhammad pun boleh. Boleh sallallahu alaihi Muhammad, boleh sallallahu alaihi sayyidina Muhammad boleh, ataupun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad boleh. Yang terbaiknya? Yang terbaiklah selawat Ibrahimiyah lah. Ibrahim yang kita baca semayang. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala. Yang utama yang Rasulullah SAW beritahu lah. Tapi ulama-ulama ada setengah ulama dia buat kajian apa semua, banyak selawat Fatih, selawat azimiyah, selawat sultan, macam-macam banyak selawat dia. Yang penting selawat lah. Kita selawat itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan juga tanda kasih kepada Rasulullah. Sebab kalau ikut almarhum Habib Munzir, dia kata kalau kita tidak berselawat kata Rasulullah SAW sebanyak 5,000 satu hari, kita tidak sampai tahap mahabbah Rasulullah SAW. Maksud kasih kita tak cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi apapun mungkin kita nak selawat 5,000 tu mungkin banyak. Kita cubalah selawat 1,000, paling sikit 1,000. Mungkin, kan? Sebab Rasulullah SAW beritahu, siapa yang berselawat ke atas aku 1 kali, maka aku memberi syafaat kepada dia 10 kali. 10 syafaat. Kalau 10, 100. Kalau 100, 1,000 syafaat. Kalau 1,000, dia dibebaskan daripada api neraka. Sebab tu Habib Omar, dia berani katalah, siapa yang berselawat kata Rasulullah 1,000 kali satu hari, api neraka tak akan sentuh badan dia. Dia berani kata, sebab hadis kata macam tu.
So Hadis kata kita buat 1000 kali tu. Allah sekejap bawah sekejap je. Terus boleh sama-sama. Boleh kan? pecah cukup 1000 boleh. Tak payah. Kenapa Sambil tak? sapu sallallahu alaihi wasallam. Sambil cakap baju sallallahu. Naik tangga kalau ada 20 tangga sallallahu alaihi wasallam 20 kali selawat. Betul 20 dah 100 dah. Betul, kita usaha buat. Okey, balik pada hutang ni Ustaz. Hutang pula dah. Kepada harta. Kalaulah apakah yang kita boleh kongsikan ia harta kepada si mati atau yang dah meninggal ni? Maksudnya semua harta atas milik dia tu memang harta dia lah kan? Harta dia cuma milik dia, kereta ke, rumah ke, sawah ke, bendang apa semua, tak kisah nak apa semua. Asalkan apa memang hak milik dia, dia kena faraid semua. Kalau dia berkongsi dengan orang lain, yang tu bahagian dia lah. Yang mana bahagian dia tu dikeluarkan itu untuk situlah. Macam contohnya, contoh kereta sebuah. Okey, kena pergi taksir, kereta tu berapa ringgit, berapa lah, 100,000 contoh 100,000, okey. Jual kereta tu. Kalau tak mau jual, kita tak laku nak jual, cari adik-beradik mana yang ada duit, beli kereta tu dan duit tu bagi faraid lah duit tu. Ni saya rasa saya macam tahu jawapan dia, tapi saya nak suruh Ustaz jawab juga. Action tahu macam tahu jawapan. Maklumlah kita dah belajar dengan Ustaz. Soalannya, perlukah kita gunakan duit dari si mati untuk bayar hutang? Memang hutang si mati kena bayar hutang. Bukan hutang kita kan? Bukan hutang kita, hutang si mati. Hutang si mati bukan hutang kita, hutang si mati. Selesaikan hutang si mati dulu. Kalau si mati tak pergi haji, hajikan dia, ada semua, selesaikan semua hutang-hutang piutang si mati, barulah kita faraid. Sebab tu pentinglah. Sebab tu tuan-tuan, abang-abang penting lah. Kalau kita sendiri mungkin kita tak tahu, mungkin kita akan lantik satu orang untuk buat faraid tu, dia akan siasat. Dia uruskan dia akan siasat. Kita bagi upah dia. So sekarang kat sini, yang paling pertama sekali bila harta si mati tinggal, harta yang banyak macam mana ke, sikit ke, tak kisah, first kali settlekan hutang dia. Bukan hutang you, hutang si mati. Awas hutang kau bayar sendiri. Dan juga apa tadi Ustaz, kerjakan haji kalau ada rezeki lebih. Bagi haji apa semua. Lepas tu baru consider untuk buat faraid, baru panggil untuk orang buat faraid. Tapi sebaiknya macam Ustaz Asyik cakap tadi, cari orang yang ada pengalaman, yang ada pengetahuan tentang faraid, yang juga caliber lah. Macam Ustaz tak faham, dia bukan tak faham. Mana benda ni kadang melibatkan penyiasatan. Dia perlu siasat dulu. Kadang-kadang sampai bertingkat-tingkat tau. Bertingkat-tingkat. Macam contoh yang mati tu ada 4 isteri. Bayangkan Berwan, yang orang yang buat faraid kena cari tu. 4 isteri. Anak-anak dia pula. Anak-anak pula tu. Allahu akbar kan. Anak-anak berterabur sana sini, duduk KL, duduk di England. Macam kalau duduk luar negara, duduk di England apa semua. Makin payah. Kena dapat consent dan juga kebenaran pada orang baru dah boleh selesai. Kalau duduk England, saya tak mau. Kita kena cari orang yang kita bagi mandat, bagi amanah untuk dia uruskan ni. Kalau saya tak setuju, dia habislah rosak kita. Macam ustaz 4 orang beradik, okey, serah pada adik ustaz, senang kita dah. Kesian kan mak kita berselesa, ayah kita selesa, senang, tak ada masalah. Saya syukur juga 3 adik-beradik je. Alhamdulillah. Tak pernah pula nak berbising pasal harta ke apa benda kan. Dia kadang-kadang apa Wan, yang berebut harta ni, yang berebut harta ni kan, kadang bukan miskin. Yang dah kaya-kaya, pangkat pengarah pun ada. Ustaz kan datang tu rasa padahal geram. Masing-masing dah kaya. Padahal geram betul. Dia datang cerita pada ustaz dia. Ustaz ni pengarah ni. Allah geram dia. Datang geram betul. Kenapa lah ada duit gaji berbelas-belas ribu tapi masih nak lagi duit tu. Padahal tak sebab apa. Itulah. Ustaz, saya tak tahu dah. Saya tanya kau, ni soalan bonus. Tak cakap dengan Ustaz, tiba-tiba tanya. Tapi tak apa, kita Ustaz mesti boleh tolong saya jawab. Ini kisah benar juga. Okeylah, saya mengaku saya cerita saya. Arwah bapak saya ada tanah dekat kira kampung dia lah kan. Tapi dia sebelum dia meninggal tu memang dia dah cakap jangan tuntut. Maksudnya dia memang cakap ni amanat aku, dia kata jangan tuntut tanah tu, jangan ambil. Aku tak izinkan hampa semua ambil. Macam tu dah lebih kurang ayat dia. Habis nak bagi pada siapa tanah tu? Dia kata biar je, serahkan je kepada orang-orang kat sana tu. Orang nak. Dia kena faraid juga. Kena faraid juga. Sebab tu masing-masing lah kita pandai, kita kena dah mak kita macam tu dia. Paling penting sekali faraid. Ustaz dah jumpa Tuan Guru Syekh Nuruddin. Kalau macam kita semua sepakat kata tak apalah, ambil je lah sebab dah sepakat tak apa. Cuma yang penting jangan ada salah seorang yang tak nak. Cuma yang paling penting ialah kena penting ialah dia tahu, anak perempuan dia tahu bahagian dia berapa, anak lelaki dia tahu. Ustaz dah jumpa Tuan Guru Syekh Nuruddin di Pondok Repek ni. Pondok Repek Ustaz tanya dia, Tuan Syekh boleh tak
kalau kita tak perlu faraid dah, kita duit harta tu kita bagi sama rata. Boleh tak mau Anak perempuan, anak lelaki. sama rata. Tuan guru kata dia kata apa? Lebih baik masing-masing tahu bahagian masing-masing. Takut nanti besok timbul susah nanti. Susah. Maksudnya sebelum mendapat persetujuan tu, okey, Ali, kau punya bahagian banyak sekarang ni. Ali 100,000 contoh lepas dibagi berapa persen tu, Ali 100,000, yang perempuan ni sikit dah banyak kan, Aizat dapat 80,000 bisa contoh ribu. Jadi dah tahu semua dah. Okey, why not kita campur semua, kita bagi sama banyak. So tapi Ali kena setuju, Ani pun kena setuju. Dia setuju semua dah. Yang perempuan tu memang dia setuju lah sebab dia sikit dia dapat banyak lah. Takut yang mana anak lelaki ramai, dia aku sepatutnya aku dapat 100,000 tapi bila dah bagi sama rata ni dapat 60,000. Tak jadi ni. Tapi dia dapat banyak tu pun dia ada sebab kau Ustaz kan. Bukan saja-saja dia dapat banyak kan. Nak tahu sebab apa tu kita akan kupas nanti. Nanti kita akan panggil pakar dia kita kupas. Dia bukan saja-saja tahu Islam bagi lebih pada lelaki, dia bukan saja-saja Islam bagi kat pak cik bila semua anak perempuan. Semua ada sebab. Ada sebab tu. Kadang-kadang anak lelaki tak ada naik pada bapak saudara dia. Ada sebab kenapa bapak saudara tu dapat. Ada sebab tu. Jangan ingat suka-suka dia nak ambil harta tu je. Bapak saudara dapat yahoo.com dia pergi enjoy. Dia pula tukar kereta, tukar iPhone 5 cantik kau. Benda ni sebenarnya ada bersama dengan tanggungjawab Ustaz kan. Nanti kita buat podcast. Kita akan jemput orang special. Dia faham benda tu. Dia faham, dia boleh cerita lah. Ustaz, kalau harta ni dia bukan soal bapak ke kan, mak pun sama lah kan. Kalau sama juga. Kenalah sama juga. Kalau mak ni kan sama juga. Sama juga. Dia boleh insya-Allah. Jadi pada kita pula Ustaz kan, harta yang kita ada ni yalah, saya suka macam tadi Ustaz sebut, tak payah nak tunggu banyak baru kau nak sedekah. Berapa kau ada, kalau kau ada bagi lebih je. RM1 ke RM10 ke, sedekah je lah Ustaz. Bagi aja. Kita sungguh macam Ustaz kan tengah makan ni. Rasa tak selesa juga kita tengah makan orang datang minta sedekah, tapi kita fikir dia datang tu dia malukan muka dia, kena semata-mata nak jumpa kita, siapa yang gerakkan dia? Allah Taala gerakkan kita. Tapi kalau kita tengok dia sihat tubuh badan pun tak apa, bagi. Tak apa, bagi dia datang dia belanja. Hey, saya sihat. Saya lah Ustaz kadang-kadang. Saya tengok, kau sihat ni, kau tetap ni. Tapi betul lah cakap Ustaz. Dia kadang bila kita, Ustaz pernah duduk masa dulu lah, tahun 2021 dia duduk kat coket, makan dengan anak-anak kan. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah Ustaz. Masya-Allah panjang janggut dia siap pegang janggut Ustaz. Masya-Allah panjang janggut Ustaz. Ustaz, minta duit 20 riyal Ustaz. Minta duit 20 riyal. Siap beritahu sebut 20 riyal. Bagi amount tu. Oh, Kelantan pula tu. Dia daripada mana dia tahu orang Kelantan dia. Cakap, Ustaz minta duit 20 riyal Ustaz. Kita bagi. Tak ada RM20, kita bagi RM10, tak apa dah. Yang penting kita bagi. Jangan halau dia, jangan apa dah. Sebab dia datang pun sebenarnya, kita tak tahu perasaan hati dia. Mungkin datang dia malu, dia tebalkan muka dia datang jumpa kita dia jumpa. Tapi ada kau orang miskin dia tak minta. Dia duduk dia ada, tak ada. Ini orang yang dalam Quran beritahu orang yang tidak meminta-minta sebab yang tak meminta. Walaupun mungkin sebenarnya dia sangat memerlukan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan semua kan, kalau boleh kita bantulah. Kita ada duit tuan semua, kita bantu rezeki kita. Dan yang pondok kesian, yang pondok-pondok yang minta sedekah dan minta bantuan daripada kita, kadang bila masuk bulan Ramadan tu, tuan tengoklah bila masuk bulan Ramadan ni akan banyaklah keluar dalam Facebook dan TikTok ni ustaz-ustaz yang nak bina masjid tu, nak bina madrasah tu, bantulah tuan semua. Setakat mana kita boleh, bantulah kita. Kalau RM100, RM20, tak apa tuan semua. Bila tuan-tuan bagi RM10 tu, selagi tak runtuh bangunan tu, selagi itulah masuk dalam akaun kita. Ustaz, infak tu sama ke? Sama, infak sedekah sama ya. Dia punya banyak bahasa, sedekah, infak, sumbangan sama je dah. Cuma hadiah tu lain sikit lah, hadiah tu lain. Orang kaya tu kita tak ada sedekah, kita hadiah kan. Kita hadiah pada dia. Jadi itulah tuan-tuan, insya-Allah. Tapi kan Ustaz, kalau ada setengah yang kata sedekah ni yang terbaik adalah sedekah kepada adik-beradik kita dulu. Adik-beradik dia macam zakat kan, bagi adik-beradik kita lah. Zakat Ustaz. Zakat adik-beradik kita, adik-beradik kita miskin lah, kita bagi adik-beradik kita. Tapi sedekah yang paling bagus sekali ialah sedekah kepada orang-orang alim. Pahala dia beratus-ratus kali ganda kepada orang alim. Orang alim yang memang, macam mana kita nak tahu dia alim? Tak kira dia alim lah. Dia biasa tuk guru ni alim lah. Tuk alim dia. Walaupun dia kaya bagi. Kita bagi tu sedekah dia sebab dia tuk guru. Sebab dia tuk guru, sebab ilmu dia ada pada dia tu, bukan sebab dia kaya tak. Kita bagi sebab kerana ilmu dia tu kita kaya. Ada kan yang ustaz-ustaz yang kaya ada yang kaya tapi kadang dia tak mau duit.
Ada yang berlaku dia tak mau duit, saya tak mau duit, tapi kita nak bagi dia sebab kerana ilmu dia. Saya bagi dia Tok Guru kerana ilmu Tok Guru tu. Bukan kerana Mungkin dia akan gunakan untuk tujuan lain. macam kita cium tangan, Tok Guru kan kita cium tangan. Kita cium tangan, kita hormat kerana ilmu dia. Bukan kerana dia, kerana ilmu dia tu lah. Oh, itu tak apa Ustaz. Sebab ada punya pendapat kata tak payah salam nak cium-cium tangan. Kita cium tangan kita macam kerana ilmu. Tak macam kita salam dah. Ada abang salam dengan ustaz. Ustaz dah 63, abang muda lagi. Salam abang yang cium. Cium bukan kerana cium ustaz, kerana umur ustaz tu. Dan juga hormat. Kita hormat. Tapi ada orang yang suka tarik tangan tu Ustaz. Aku tanya pun. Itu kan betul. Itu terasa hati kita kadang-kadang Ustaz. Memang ustaz kena. Ustaz kena cop dia tarik dia. Terasa hati memang terasa lah. Itu kenapa? Dia kalau boleh, sebenarnya dia tak mau pegang cium tangan, tapi kalau boleh, kalau ustaz tak syok lah macam tu kan. Pada saya pun lah. sebab ada yang kata saya tak tahu betul tak, ada kata orang ni kena ilmu, dia tak nak kita dapat ilmu dia. Tak tahu betul tak ada. tak. Dia ada berlaku satu syah. Mungkin ada satu syah tu ustaz kita beratur dia salam. Orang kita bagi cium sampai dia cop dia tarik. Bukan ustaz seorang, dia orang lain pun tahu, tapi kita tak perasan yang orang lain dia tarik juga. Bila kita cop dia tarik tangan. Terasa dah, tapi biar kata mungkin dia tak suka kita cium tangan dia. Dia takut kadang-kadang bila cium tangan ni takut timbul kebanggaan dalam diri dia. Itulah insya-Allah. Banyak sebab dah. Banyak sebab insya-Allah. Jadi itulah kan kata kita dah sampai penghujung apa ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua. Ustaz. Okey, ada soalan. Surah Al-Waqiah kena baca selalu ke atau macam mana Ustaz? Okey, surah Al-Waqiah ni kalau boleh kita baca, Rasulullah beritahu suruh kita baca, suruh baca setiap pagi, paling bagus sekali malam lah. Tapi Abi Umar dia kata kalau boleh lepas asar pun bagus. Ada yang kata lepas asar, ada yang kata lepas subuh, mana tak apa. Yang paling penting tuan-tuan baca, dan Rasulullah beritahu sesiapa baca surah Waqiah ni dia tidak akan tidak akan apa-apa, tidak akan miskin. Saya pula Ustaz. Sebab kita banyak cakap ni. Dia musim-musim sekarang ni utama hujan kita insya-Allah. Lepas tu dia sekarang Ustaz memang silap sikit je dia tak boleh. Betul dia patut. Okey, Waqiah ni saya mungkin tahu ayat dia tapi tak tahu nama dia. Waqiah yang mana Ustaz? Iza waqatil waqiah la yasaluka anha kadhibah. Ada sebutan Waqiah tu. So elok diamalkan Ustaz. Dia amal Waqiah ni kalau paling bagus lah, kalau nak abang-abang, kalau mampu lah baca 40 kali dalam satu hari dalam masa satu duduk. Alhamdulillah. Baca 40 kali satu duduk, insya-Allah nampak pembukaan rezeki kita kata insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca, kalau tuan-tuan mampu satu kali saja tak apa. Kita baca rezeki kan, kita baca surah Al-Waqiah insya-Allah. Tapi ada anak murid ustaz dia baca lepas maghrib dia baca 4 kali setiap malam insya-Allah nampak rezeki dia memang berubah tuan-tuan insya-Allah. Maksudnya bila kita usaha kita amalkan insya-Allah akan ada nampak perubahan. Kita usaha yang kita pergi kursus, kita pergi belajar dengan sifu ni, profesor tu, doktor ni, Datuk Seri tu kita pergi belajar, itulah usaha zahiriah dia panggil. Alhamdulillah. Yang kita baca Waqiah ni, kita baca surah-surah macam ni adalah usaha rohaniah kita. Jadi ada matching lah. Betul. Tapi saya bukan nak cakap apa dah, dan bila ambil beberapa ilmu daripada ustaz, diamalkan, memang cubalah, you akan rasa sendiri. Kita nak share tu susah tau ustaz. Rasa tu macam mana, tapi bila kita taklah baik sangat ustaz, tapi dah start lah belajar sikit-sikit. Masa selawat ustaz kata paling kurang pun 100 kali kan. Bila kita cuba buat subhanallah, kan ustaz dah ajar, ingat tak, siapa yang tengok konten kita mesti ingat, siapa nak naik pangkat ke apa, you cuba. Sebab benda ni cuba, mesti Allah nampak usaha kita ustaz kan? Ya, kita usaha kan, kita usaha. Allah Taala akan bagi insya-Allah semua. Macam tu dah jadi. Sebab tu tuan semua, sekarang ni kita di samping kita nak cari rezeki apa semua, kita ada satu produk yang kita keluar ni, dan ada produk dan semua, iaitu perfume UHS Ustaz Nini Syarin. Pewangi khas. Ada cantik tuan semua. Ke dalam ni ustaz buka sikit lah. Kita buka. Okay, dalam ni ada minyak wangi tu semua. Tu ustaz ke sana kamera kita. Kita ke sini kita nampak tak? Ada minyak wangi. Kita ustaz keluarkan. Ini kita punya kotak, dan ini minyak wangi kita UHS. Kita ada dua dan kita ada dua. Satu minyak wangi damai, dan satu lagi minyak wangi tenang. Dan kedua-dua ni ada bau yang berbeza. Tenang bau lain, dan damai bau lain. Dia wangian ni istimewa sebab ustaz bacakan doa. Ustaz adun sendiri. Jadi kalau
you all nak rasa kelainan dia, rasa ketenangan kata orang, dia boleh digunakan untuk semua dengan niat yang baik. Well, kita untuk solat sudah boleh. Terutama untuk solat kita baca, kita pakai saja dan semua insya-Allah. Dan juga kita berikan kalau tuan-tuan nak pergi bekerja, tuan-tuan pergi orang kata aura yang best, positif. Persona. Dan tuan-tuan boleh test, Ustaz boleh kata kalau tuan-tuan nak test boleh. Okey, tuan-tuan gunakan aura foto. Aura foto, dulu panggil kalian foto. Sekarang ni dia panggil kalian kamera, tapi sekarang ni kita panggil aura foto. Tuan-tuan pergi tuan-tuan pergi ke kedai yang jual kristal, tanya ada aura foto tak? Ada. Mesti kadang-kadang ada. Jadi tuan-tuan ambil before pakai minyak ni, bila pakai minyak ni, tuan-tuan ambil dulu, tuan-tuan tengok dia punya aura tu macam mana. Selepas 10 minit tuan-tuan pakai minyak ni, duduk biar dia meresap dulu dalam 2-3 minit, kemudian tuan ambil sekali aura foto tu, memang aura tuan akan berubah daripada negatif kepada positif, daripada tak baik kepada baik. Ini tuan boleh test. Sebab ni minyak ni telah bertahun-tahun dah semua Ustaz doakan dan tidak digunakan. Ini baru kita gunakan. Berapa harga Ustaz? Harga dia kita tanya admin, berapa harga admin? Sekarang masih promosi ke apa? Kali masa profit masih ni. Kita bagilah sampai 15,000 bulan. Bismillah. Admin setuju. Boleh. So sekarang boleh dapatkan dengan harga RM69. Dah 65. Nampak murah lagi. RM65 Ustaz. Kita kata dia sini dah 25 lagi. 65 dan lepas 15,000 bulan, tepat 12.30 malam kita akan jadi RM80. RM80. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh PM pada admin. Kita roll on. Kita roll on. Ada ramai yang dah start order Ustaz. Dan kita akan start hantar dah kan. Kita dah start hantar dari Singapura. Kita ada banyak. Ni kita buat dengan roll on dulu. Dan tak lama kita akan upgrade kepada spray pula. Jadi tuan-tuan boleh pakai spray. Ini roll on untuk pengetahuan sebab kandungan dia sangat pekat. Memang Ustaz punya formula. So kalau spray dia tak akan keluar. So kita pakai yang ni dulu. Okay. Selain daripada perfume, Ustaz pun akan keluar pada 3 bulan ni, 3 bulan ni, kita pada 3 bulan ni insya-Allah kita ada bengkel atau workshop. 3 bulan 3 Mac bukan 3 bulan 2. 3 Mac kita ada bengkel atau workshop lah, kita panggil workshop lah. Bengkel ni face to face. Tuan-tuan boleh jumpa Ustaz berdepan. Kita buat di Putrajaya insya-Allah pada 3 bulan 3 kita bermula pada pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang. Dan kita akan abang pun ada bersama sebagai moderator, Ustaz sebagai penceramah, dan kita akan hadirkan satu penampilan khas. Tak boleh beritahu lagi, terus semua nanti tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan boleh jumpa dan dia akan kongsikan pengalaman hidup dia, ada pahit, jerih, dan ada kesusahan dia, ada dalam dia mengharungi kerjaya dia, tuan-tuan boleh tengok. Jadi workshop ni kita nak seru kepada mereka yang rasa hati kosong, jiwa tak tenang, jiwa kacau, anxiety atau panic syndrome, ataupun tuan-tuan ada halusinasi, delusi ke, tuan-tuan rasa macam-macam tu semua, tuan-tuan boleh join insya-Allah. Datang untuk kita R&R, rawat dan rehat diri kita dengan harga yang sangat berpatutan. Ustaz akan share amalan-amalan yang kita menuntut ilmu dengan Ustaz. Sambil-sambil tu kita akan dengar pengalaman selebriti yang terlibat. Ya, selebriti kita ada selebriti yang memang selebriti ni tuan-tuan akan dengar, tuan-tuan akan nangis dengan apa dia cerita lah, insya-Allah. Kita hanya akan terima 60 penyertaan saja. Yes, 60 tempat-tempat terhad. 60 macam early bird kita nak. Early bird siapa cepat dia dapat. Dia cepat dapat. Sebab cukup 60 kita memang tak boleh tambah. Setakat 60 saja. Itu sebab tempat hanya untuk 60, paling terik 60 lah. Paling terik 60 insya-Allah. Kalau you nak dapatkan produk Ustaz pada hari tu pun insya-Allah akan boleh. ada. Insya-Allah. Tapi kalau nak cepat dengan harga promo, perfume tu kena beli sekarang lah, sebab lepas tu harga dia akan jadi RM80 lebih. Sekarang ni saya letak 69, admin kata 65. Dia bagi murah lagi admin bagi murah. 65. So saya rasa sampai sini dulu kita punya insya-Allah tuan-tuan semua. Ingat macam Ustaz cakap, dah ada apa dia? .com. Okey, boleh layari website Ustaz Healing Syarin. Ustaz Healing Syarin tu sambung .com.my. Perfume kelas, semua maklumat ada kat situ. Juzuk diri. Juzuk peribadi pun ada kan. Kita akan ada juzuk peribadi. Juzuk peribadi ni kalau you all nak tahu, you all punya juzuk diri, you all tu juzuk berapa dalam Al-Quran. Ini berdasarkan Al-Quran. Ustaz punya pengiraan sendiri. Kalau nak tahu semua boleh PM admin. Boleh tanya, kita ada harga istimewa untuk anda kalau anda join kelas. Yes. Semua kat situ lah.
Jadi berbalik kepada kita punya sembang-sembang hari ni, ingat harta kita ada juga hak orang lain dan jangan ambil mudah. Sedekah pun sama, jangan nak tunggu kaya raya. Ada RM1 pun boleh sedekah, ada 10 sen pun boleh Bagi sedekah tak apa, tak apa tuan semua. Tuan-tuan nak sedekah bila sebut bukan setakat harta kita, bukan setakat harta nampak, tapi harta dari segi idea, harta dari segi tenaga, tu harta juga. Itu juga kita boleh bersedekah juga Ustaz kan. Okey Ustaz, sebelum kita akhiri macam biasa Ustaz, doa kita doa sebelum tu. So, Ustaz doakan semua tuan-tuan semua sihat, nak berbual sihat, Ustaz sihat dan juga admin kita sihat, dan Kak Su tak datang malam ini sebab dia ada urusan sikit, tidak dia akan join bersama kita. InsyaAllah dia sebelum berundur, insyaAllah tuan-tuan semua stay tune dengan Ustaz. Pada setiap hari, biasanya hari Rabu dan Khamis kita ada live ini, dan juga stay tune dengan kita ada podcast. Setiap minggu kita akan keluar satu podcast. Dalam sebulan kita akan keluar 4 podcast insya-Allah tuan semua. Dan juga tak lama kita nak menghadapi bulan puasa, dan setiap hari bulan puasa kita akan keluarkan kisah-kisah sahabat dan semua. Hayatus sahabat. Betul. Kita akan keluarkan sepanjang Ramadan. Tuan-tuan paling penting, tuan-tuan stay tune, dan juga jangan lupa lawat website Ustaz Lili Syarin .com .my insya-Allah. Semua info ada dalam tu. Tuan-tuan tak boleh macam mencari-cari lagi. Sebelum kita berdoa ni, ada yang tanya, ini minyak kijang ke? Apa pula kijang? Ada kita sebenarnya kita ada kasturi kijang, kita ada kasturi kijang putih, kijang kuning, kasturi malakut, kita ada kasturi dalal, ada Ustaz macam-macam. punya campuran. Campuran. So kalau boleh cuba dapatkannya, dilanja dengan harga sekarang RM65 sahaja. Offer insya-Allah. Nanti depan ni jadi RM80. Ni kalau putus cinta pun kita galakkan join. Boleh. Dan kalau kita kalau putus cinta, putus kasih, putus suami, bercerai, semua join tuan semua. InsyaAllah ada Ustaz akan kongsi kepada tuan semua. Amalan bagaimana nak eratkan lagi. Kalau yang dalam berkocah, rumah tangga sedang bergolak tuan semua, boleh join juga. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan apa yang ada pada Ustaz akan kongsi pada anda. Dan hari itu anda tanya apa soalan pada Ustaz, InsyaAllah Ustaz akan jawab insyaAllah. Okey. Kita doa dulu. Kalau nak sembang 12 tak habis ni. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma rasulullah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa anfina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa anfina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa anfina minal bala'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, terima kasih. Alhamdulillah. Dekat 1000 orang tengok. Alhamdulillah, insya-Allah.